perintah mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Jadi maksudnya di sini antara usaha kita untuk selamat daripada belitan iblis adalah kita perlu mengikut ahli sunnah wal jamaah. Lantas Rasulullah SAW bersabda, sesiapa di antara kamu yang inginkan haruman syurga, maka hendaklah dia mengikuti jamaah. Yang tu kena highlight sikit, jamaah. Kerana apa? Kerana syaitan itu berserta dengan orang-orang yang berseorangan. Macam kambing lah kan, bila dia tidak ada dengan kumpulan dia, maka dia mudah diserang. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bersyukurnya kita dengan nikmat iman dan juga Islam. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang tercinta beserta dengan para sahabat baginda dan ahli keluarga baginda sekaliannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mentaati kebenaran itu. Dan tunjukkan kepada kami kebatilan itu sebenar-benarnya dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhi segala kebatilan. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaAllah hari ini kita akan membicarakan berkenaan dengan belitan iblis. Jadi untuk belitan iblis ini, tablisu iblis, kita masuk dah ke bab yang kedua bahagian yang kedua, betul kan? Perintah mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Jadi maksudnya di sini antara usaha kita untuk selamat daripada belitan iblis adalah kita perlu mengikut ahli sunnah wal jamaah. Jadi maksudnya macam mana? Okay, insyaAllah kita akan jelaskan selepas ini. Jadi untuk pertamanya saya nak ucapkanlah, cik baru nak alu-aluan, terima kasih kepada Kak Salwa. Begitu juga kepada seluruh warga kerja tim Masjid Al-Falah dan juga pengajian-pengajian kuliah muslimat dan sebagainya. Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah diberikan oleh Allah kelapangan rezeki dan juga kesihatan untuk hadir ke majlis ilmu ini. Dan memang sangat tepat yang kita nak sangat adalah track kita ke jannah. Sekarang ni diorang ada hashtag til jannah dan subhanallah, track ke jannah ni antara salah satunya adalah dengan menghadiri majlis ilmu. Sebagaimana kita semua faham, baginda sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menganjurkan kita untuk menghidupkan majlis-majlis ilmu. Dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi maksudnya barang siapa yang menempuh satu jalan untuk dia mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan yang ditempuh untuk ke syurga. Jadi alhamdulillah. Tapi ada lagi lebih penting daripada syurga. Ada lagi yang lebih penting daripada syurga. Kita berusaha untuk dapatkan, Masya Allah, betul Kak, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat redha Allah, dapat maghfirah Allah, dapat segala-galanya. Segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Baik. Untuk itu, apabila kita hendak mendapat redha Allah, dia macam seolah-olah kita berjuang. Kalau orang main game ke telematch ke, dia mesti ada objektif kan yang dia nak capai. Contohlah, main telematch tu dia ada kayu, dia kena pukul bola yang ada air sampai bola tu pecah. Contoh telematch. Kak pernah tak ikut telematch Kak? Okey, kalau tak pernah ikut pun pernah tengok lah kan. Jadi dia ada dia punya target dia. Tapi nak capai target tu, nak tepuk bola tu mudah ke ataupun sukar? Sebab ada halangan. Jadi dia akan wujudkan halangan-halangan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Bila kita nak kejar syurga, bila kita nak kejar yang lebih hebat daripada itu, iaitulah redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sana ada cabaran dan ujian. Cabaran ujian yang paling tinggi, yang kadang kita tak boleh nak jangka, yang dia punya perancangan sangat profesional.
dia menjangkau apa yang kita ada. Dia mempunyai kemahiran, keilmuan yang tinggi. Ya. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cabaran kita yang besar kan? Daripada siapa tu? Iblis. Laknatullah juga. Ya, jadi daripada iblis ni lah. Sebab dia kenal Allah. Dia beriman pada Allah. Cuma yang dia menyampah dengan siapa? Dengan anak Adam ni. Tak puas hati sungguh dia. Ni kita dah bercerita kan yang di sesi yang lepas. Tak puas hati dia. Jadi sebab itu dia minta izin daripada Allah untuk ganggu kita, untuk menggagalkan kita. Jadi pada hari ini kita berada di sini, kita nak belajar bagaimana kita hendak berhadapan ya dengan tipu daya, dengan peperangan lah, kita panggil jihad kita melawan syaitan ataupun iblis. Jadi dalam sebuah hadis, muka surat 50 ya, siapa yang ada buku tu boleh buka. Hadis ini dipetik daripada kitab Talbisu Iblis ya. Jadi yang ada di tangan kita ini bukan kitab Talbisu Iblis ya. Yang ini adalah huraian ya. Okey. Baik. Jadi dalam hadis ini disebutkan, saya baca mafhum dia daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah berucap di hadapan orang lain. Lalu diberkata Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami. Lantas Rasulullah SAW bersabda, sesiapa di antara kamu yang inginkan haruman syurga, maka hendaklah dia mengikuti jamaah. Yang tu kena highlight sikit, jamaah. Kerana apa? Kerana syaitan itu berserta dengan orang-orang yang berseorangan. Macam kambing lah. Kan bila dia tidak ada dengan kumpulan dia, maka dia mudah diserang. Dan apabila berdua, maka syaitan itu bersifat lebih jauh. Jadi maksudnya kita kena ada klik. Kita kena ada kawan-kawan. Kita kena ada rakan-rakan. Kita kena ada tim. Kita kena ada kumpulan. Kita ada jemaah. Baik, seterusnya daripada Al-Fajr. Sabda Rasulullah SAW, tangan Allah Subhanahu Wa Taala bersama jamaah dan syaitan bersama mereka yang bercanggah dengan jamaah. Okey. Baik. Dan daripada Asy-Syaibani, daripada Ziyad bin Ilaqah, daripada Usamah bin Syarik, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tangan Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas al-jamaah. Jikalau ada salah seorang di antara mereka menyendiri, maka syaitan-syaitan menyambarnya sebagaimana serigala yang menyambar seekor domba. Domba ini adalah kambing ya, yang keluar daripada rombongannya. Baik, jadi jemaah yang mana satulah pula? Banyak ni yang gelar jemaah ni kan. Jemaah Muslimat, jemaah Masjid Al-Falah, jemaah Taman Perumahan, jemaah Tabligh, tu jemaah Global Ikhwan. Mana satu dah ni, jemaah PAS. PAS pun kata jemaah juga tak? Ikram pun jemaah. Apa lagi, ABIM pun jemaah. Ni semua jemaah-jemaah ni. Ni satu jemaah ni kan. Dia ahli sunnah wal jemaah. Syiah pun kata dia jemaah juga kan. Sebab jemaah ni maksudnya jamak. Jamak tu yang ramai. Majority. Yang penyokong-penyokong. Begitulah kan. Kalau kita yang banyak likes lah kot. Gitu. Yang banyak follower. Okay. Mari kita lihat syarah dan tahqiq. Syarah ini adalah kupasan. Tahqiq itu dia letakkan sesuatu itu pada tempatnya, pada yang hak. Tahqiq daripada perkataan yang hak. Apa kebenarannya? Apa syarah dia? Ya. Jadi di sini sebenarnya hadis ini menunjukkan bahawa kita selaku umat Islam, maka sangat penting kita bersosial dan bermasyarakat. Jadi itu pengajaran yang pertama yang kita dapat daripada sini. Maka apabila kita duduk di dalam masyarakat, insya-Allah kita akan mudah diselamatkan daripada syaitan. Kalau ada insan-insan yang contohnya nak bunuh diri kan, dia biasanya awal-awal dia suka bermasyarakat ke suka menyendiri. Betul. Ya, dia ada masalah-masalah jiwa, masalah-masalah psiko dan sebagainya, dia tak suka bergaul dengan orang. Jadi salah satu daripada cara untuk menyelamatkan diri kita adalah kita berkawan. Dan bila nak berkawan ini, saya suka tarik sikit kepada anak-anak. Bimbinglah anak-anak kita untuk berkawan. Jangan blame kawan-kawan dia. Tapi kita bimbing, kita ajak. Kalau rasa kawan dia tu macam kita tak selesa je kan, berkawan dulu. Kita yang berkawan dulu dengan kawan-kawan anak
anak kita. Jadi mungkin kita boleh mempengaruhi dia sebab kawan-kawan anak kita adalah anak kita juga, ya. Jadi di sini yang berkawan yang penting ni. Sebab siapa yang kita bersahabat, macam tu jugalah kita punya sikap, ya. Baik. Jadi ini adalah pengajaran yang pertama, pentingnya kita untuk bersosial dan bermasyarakat. Dan sebab itu dalam Islam, perasan tak kita yang habis dah buku kitab peribadi Muslim tu kan? Bab mana yang paling tebal? Bab akhlak pada siapa yang paling tebal? Yang paling panjang kita bincang. Akhlak bersama dengan masyarakat. Hampir separuh kitab. Itu saja. Kan? Jadi itu nak mengatakan bahawa Islam ini adalah agama untuk kita bermasyarakat yang banyak sangat faedahnya. Kalau sekali imbas, kita rasa macam beban. Ada jiran itu nak layan, tengok jiran sebelah sini, kerenah dia lagi pergi sekolah dengan PIBG. Ya Allah, ya Tuhan, ku tak larat lah tengok kan. Belum lagi dengan kita punya customer kak. Kan customer pelanggan-pelanggan kita yang online, tak online, yang offline, yang face to face, yang Facebook ya. Jadi ya Allah, macam-macam perangai dia ni kan. Tapi subhanallah, rupa-rupanya lagi susah, lagi di situ banyak nikmat indah dan keselamatan. Paling kurang selamatlah daripada apa? Daripada syaitan ini, ya. Tapi bila masuk sana dia punya cabaran hablum minan nas lah pula kan. Kalau sendiri ini kita dengan syaitan, ya. Baik. Kemudian apa yang kita boleh fahami daripada hadis ini, ya? Jadi daripada hadis ini yang pertama, carilah rakan yang soleh dan solehah. Okey, itu yang kedua. Pertama, anjuran bersosial dan bermasyarakat. Okey, kemudian yang kedua, mencari kawan-kawan yang baik. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini direkodkan oleh Imam At-Tirmizi, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil." Agama seseorang itu bersama dengan kawan karib dia. Maka telitilah, tengoklah siapa yang menjadi bakal kawan rapat dia, ya. Jadi yang biasa macam tu, dia orang punya geng. Tengok saya jemput anak saya balik daripada asrama kak, sebelum dia tinggalkan kawan-kawan dia ada set cara tepuk yang tertentu. Mulai je tap macam itulah kan. Lepas tu naik tangan dia, ya Allah. Tapi nampak wah cantiknya. Patut tanya dia, tu ikut sunnah ke? Sunnah apa tu? Alam Mi, dia kata, kita nak mesra dengan kawan-kawan je, dia kata kan. Dia kata, kita tengok aja kan. Maka masa tu salam dia tu. Tapi dia ada rasa apa? Ada rasa macam seronoknya kan. Ini tim dia, ini kawan dia kan. Di situ memang fitrah manusia. So kita tak boleh nak tahan anak-anak itu, cuma kita bimbing lah, ya. Okey. Jadi jelas hadis ini dia mengingatkan kita tahap kualiti agama rakan kita. Agama itu agama, ya. Ni yang kita sebut ni agama, akidah ni. Dia mudah boleh mempengaruhi yang lain. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau macam ni kan kita pun baru teringat. Padanlah. Yang hudud tu salah satu daripada dia punya jenayah ataupun crime dia adalah bila berlaku murtad. Ya, sebab bila orang yang murtad ini dia akan apa? Dia akan sebarkan pemahaman dia. Sedangkan pemahaman dia adalah kudis. Jadi dia perlu dirawat terlebih dahulu. Dengan kita berbicara dengan dia, kita berbincang dengan dia kan. So basically orang-orang macam ni dia susahlah. Dia nak menyampaikan, nak cakap, nak convincekan kenapa dia pilih pilih jalan untuk keluar daripada agama. So bila dia nak sebut, nak convincekan, dia akan mengutuk dan memburuk-burukkan. Jadi bila mengutuk, memburuk-burukkan, bukan bermakna dia tak betul, tak. Sebab dia tidak berusaha mencari penjelasan. Dia cuma melemparkan fitnah. Jadi orang yang macam ni macam seolah-olah kita memberikan mikrofon kepada orang yang jahil lah. Jadi dia akan macam tikus membaiki lambu. So baru kita nampak, patutlah kawan. Sebab jadi kawan ini bila dia bercakap tu, dia akan mempengaruhi pemikiran kita. Dia akan mempengaruhi hati kita. So kalau rosak akidah dia, rosaklah akidah kita. Ya, kalau misal kata akhlak dia pun tak bagus, dia mesti ada reason dia juga. Dia pun akan influence diri kita. Baik. Seterusnya yang ketiga. Syaitan ini dia akan ganggu melalui kawan. Kalau dengan kita dia gagal. Dia akan mula daripada kita. So kalau kita
tak makan, tak layan, dia tak makan pujukan dia, dia akan goda melalui kawan. Sebab tu Allah dah ingatkan kita dalam suratun Nas. Yuwaswisu fi, itu kerja dia. Dia akan mewas-waskan kita, meragu-ragukan kita. Kita akan fikir 2-3 kali sebelum kita bertindak. Kemudian siapa yang mewas-waskan kita? Minal jinnati, betul, daripada golongan jin iblis itu sendiri dan juga daripada golongan manusia. Golongan manusia tu memang bukan dia dilahirkan jadi syaitan, tidak. Tapi dia dipengaruhi oleh syaitan kita. Yang asalnya dia attack kita. Tapi tak boleh nak attack kita direct, dia akan attack kawan kita. So kawan kita tu yang paling rapat dengan kita siapa kak? Terlupalah pula siapa. Lah tu yang sebantal tu kan, sebumbung tu. Tu kawan rapat kita tu kan. Sebelum tidur dia pun cakap. Jadi lawan dia akan mempengaruhi ya. Jadi itu yang penting, kita sentiasa membina hubungan yang baik dengan kawan karib kita, kawan sebantal kita tu ya. Okey. Baik, kita terus. Jadi permulaan diri dia, kemudian kawan. Nombor 2. Lafaz dalam hadis tu ada disebut al-jamaah. Kan ada beberapa kali kita tengok al-jamaah yang saya suruh highlight tu tadi. Okey. Jadi akan wujud pula kumpulan tertentu. Yang ini tuan-puan dekat tempat catatan tu tulis nombor 4. Berwaspada pula dengan kumpulan-kumpulan yang sifat dia taksub. Ya, di sifat asabiah dia, sifat taksub dia. Yang taksub ini merupakan penyakit kepada berjemaah. Okey, ini problem. Sebab bila berjemaah ini dia selamatkan kita daripada syaitan kan? Tapi kat situ pun ada penyakit. Kalau dihinggapi dengan penyakit ini, maka semua jemaah itu jadi pengikut syaitan. Na'udzubillah min zalik. Ya? Jadi apa penyakit dia? Asabiyah ataupun taksub. Apa maksud asabiyah ataupun taksub? Kawan kita salah pun kita akan bela. Itu problem dia. Kawan kita sesat pun kita akan mempertahankan dia. Tapi kita mungkin guna istilah lain lah. Kita tak nak buka aib dia. Kita kena jaga aib dia macam tu. Jadi kita kena pandai pastikan ini aib kah atau ini penyakit. So kalau memang betul salah, kita tegur dia lah. Tapi jangan duk menjaja dekat orang pula. Macam tu masalahnya, kalau kita menjaja dekat orang, dia jadi buka aib dia. Tapi kalau kita jumpa, kita pun tak tahu macam mana ni jalan nak menyelesaikan sahabat kita ni. Ini dalam tim kita ni, dalam jemaah kita ni, dalam grup kita ni. So kita jumpa dengan seseorang yang kita rasa mungkin boleh membantu kita. So yang itu tak ada masalah, itu bukan aib. Dan itu memerlukan bantuan. Dia macam lah kita nampak kawan kita tenggelam, nak tenggelam tu. Nak lemas ni, kita nak selamatkan dia. Nak selamatkan dia, kita tahu kita tak ada pelampung. Jadi kita minta tolong orang lain, bagi pelampung dekat kita. Sebelum orang tu nak bagi pelampung dekat kita, dia akan tanya dulu, nak buat apa pelampung ni? Tahu tak? Jadi adakah kita tak nak cakap nanti aib dia, aib sebab dia tak pandai berenang. Kan? Jadi kita pun kata tak payah cakap, tak apa, saya nak pinjam sekejap je. Kan jadi benda tu jadi lama lah kan. Sebab kalau kita terus terang, kawan saya dah nak mati dah ni. Jadi dia akan terus hulurkan pelampung. Dan tadi akan bantu sama dengan doa dia. Itu kita punya bagi kiasan lah kan. Okey, hanya pada orang yang boleh membantu kita. Dan itu ikhtiar kita. Dan selebihnya sekali lagi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita buka muka surat 54. Okey. Dalam jemaah yang ta'assub ini, dia akan ada ciri-ciri di mana ustaz kita ni, ustaz siapa? Ustaz Zaharuddin, Dr. Zaharuddin ini, dia menerangkan bila satu grup atau satu jemaah ini kelihatannya ta'assub, dia suka menghukum orang. Okey, contohnya dianggap orang yang tak ikut jemaah dia adalah orang yang menentang dia. Musuh-musuh. Itu bahaya. Satu. Yang kedua, dianggap khawarij, teroris. Jikalau melawan dengan senjata. Jadi ini khawarij ni adalah term yang pernah berlaku dalam sejarah Islam, penentangan. Tetapi for your information, muslimat yang dikasihi, khawarij ini sebenarnya
sangat mutadayyin. Dia mempunyai apa orang kata tu, dari sudut akhlak dia, ibadah dia, zikir dia kuat ya. Masih ada lagi Khawarij ini. Tapi bukan di Malaysia lah, saya tak pasti. Di Malaysia rasa macam tidak ada ya. Jadi ini peringkat antarabangsa. Okey, jadi bila disebut melawan dengan senjata, so kita boleh anggap teroris macam tu kan. Okey, kemudian apabila tak join jemaah dia, dianggap keluar daripada Islam. Okey, ataupun sesat. Ni yang menyesatkan orang lain je. Yang seterusnya adalah kalau orang ni tak join jemaah, dia mati dalam keadaan jahiliah. Begitu. Kemudian dia akan anggap orang-orang yang tak join jemaah ini adalah berdosa. Dan seterusnya tidak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. So, yang kita tengok ni poin-poin ini adalah hanya untuk mendedahkan kepada kita momokkan. Maksudnya kalau ada yang bercakap macam ni, jangan rasa macam aku ni ikut jemaah ini sebab tak nak mati dalam jahiliyah. Tu kita kena betulkan tu. Kita punya niat. Niat yang terbaik untuk kita join berjemaah ini adalah kita menyahut seruan Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita join jemaah tu adalah untuk menegakkan kebaikan dan juga ketakwaan. So kalau kita join jemaah tu hanya untuk selamatkan diri daripada syaitan, dia akan pasang tu umpan tu. Tapi kita punya niat kena jelas, bukan kerana nak lari daripada syaitan. Kita tak boleh lari daripada dia. Dia ni memang adu mubin ya, musuh kita yang nyata walaupun tak nyata di mata. Cuma dia punya nyata adalah strategi dia dan sebagainya. So, apa yang perlu kita niatkan jelas, bulat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa aku ini berada bersama dengan kawan-kawanku ini ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah. Mereka mencintaimu, mereka mencintai ilmu, mereka inginkan kebaikan daripadamu ya Allah. Maka lorongkanlah kami semua ke jalan hidayahmu, jalan yang benar. Terangkanlah kepada kami ya Allah. Bagilah kami lihat dan berikanlah cahayamu pada kami. Jadi kita jelas lillahi ta'ala. Okey, baik. Jadi ini adalah umpan-umpan basically biasanya hujah ataupun yang diberikan ya daripada orang-orang yang dalam kelompok tertentu untuk label sebahagian orang-orang yang mungkin dia meninggalkan jemaah ataupun tidak join gerakan-gerakan Islam begitu ya. Minta maaf saya sebut kalau perkara ini macam agak sensitif. Baik. Jadi secara ringkasnya berikut beberapa ijtihad ulama silam berkenaan erti istilah jamaah dan sedikit ulasan ringkas berkenaannya. Jadi kita ni macam seolah-olah begini ya, puan-puan nak senang faham, kita nak cari tempat berteduh daripada hujan. Jadi contohlah hujan ini adalah ancaman daripada syaitan. Jadi kita nak cari tempat berteduh, tapi tempat berteduh itu kena pastikan adakah tempat berteduh itu perangkap lain. Tantah dalam tu ada singa pula. Macam tu. Jangan kita masuk keluar daripada mulut buaya masuk ke mulut mulut singa lah pula kan ya. Okey. Jadi sini yang kita perlu penghayatan ataupun penterjemahan ataupun syarah dan tahqiq tentang hadis tersebut. Sebab kalau sekali baca memang tak faham jemaah yang macam mana ya. Tapi kita nak selamatkan diri kita kan ya. Tapi sebab bila ada penerangan macam ini puan-puan, perasan tak? Masya Allah susah sebenarnya nak menghalusi mengenal tipu daya syaitan. Kan? So hebatnya dia punya tipu daya dia, belitan dia tu, dia macam seperti benang yang dah kusut tu. Jadi kita nak uraikan balik tu, ya Allah pada setirah sebab macam dia ikut darah kita, dia ikut pergerakan kita, ada korin lagi setiap kita lahir dia pun ada kan. Dia akan photostate kita, dia akan ikut segalanya macam mana kita dan dia specialize dengan diri kita ni anak Adam ni. Ya, okey. Baik. Jadi istilah jemaah pertama majority, pegangan majority itu maksud dia. Okey, bila kita cari makna jemaah yang pertama adalah sebab ada semua ada 5 pandangan ulama. Jadi kita go through. Nombor 1 mengatakan bahawa jemaah ini adalah pegangan majority. Okey. Jadi majority tengok menghala kepada siapa. So insya-Allah kalau majority pegang tu jadi kita akan selamat. Itu satu pandangan. Baik ya. Walau bagaimanapun ada beberapa ulama dia tidak setuju dengan pandangan ini. Kerana nyata bahawa pada zaman Nabi Muhammad SAW sendiri, bilangan yang memeluk Islam majoriti ke minoriti? Minoriti. Ya, jadi ada sebagian ulama tidak bersetuju. Baik, pergi pula yang kedua.
Dia mengatakan bahawa jemaah ini adalah merujuk kepada imam-imam mujtahid dan juga fuqaha. Maksudnya pemimpin-pemimpin dalam kumpulan itu yang kita panggil jamaah. Pemimpin-pemimpin yang bagus. So satu aspek dilihat oleh para ulama, sebagian ulama yang mengulas, dia kata okey. Tapi persoalan dia hari ini ada beberapa persoalan. Kalau kita nak kata, oh ulama-ulama ini dia punya fuqaha ke kan, yang syekh-syekh dan sebagainya, yang inilah dia ni jemaah, inilah jemaah dia, patut kita kena bergabung dengan dia ni kan. Okey, so ada persoalan lain. So yang pertama, yang mana satu yang kita nak gelar sebagai mujtahid? Maksudnya mujtahid tu orang yang disandarkan dia punya idea. Mana satu yang betul? Sebab kita pun susah ni, semua orang kata diri dia betul kan. Jadi kalau kita kata Syiah sesat, Syiah pun kata aku betul. Kalau kita kata Mu'tazilah sesat, Mu'tazilah kata dia betul, dia kata kita yang sesat. Kan, kalau kita tanya Khawarij, Khawarij pun kata dia betul. Dia pun ada hujah-hujah dia. Ya. So, kriteria mana yang mengatakan bahawa itu adil? Pengiktirafan itu adil, adakah hanya kerana dia memegang gelaran ataupun hanya dia memegang sijil? Kan, kita boleh kata dia itu sebagai ketua mujtahid ataupun dia mujtahid. Jadi, yang ketiga persoalan dia adalah penentuan siapa sebenarnya yang lebih layak untuk diikuti. Kalau ada 2-3 figure, mana satu yang lebih layak? Macam kita lah sekarang ni kan, entah, pening betul lah, banyak sangat nak ikut ni kan. Mana satu nak ikut, lama-lama tak nak ikut semua. Lagi berseorangan. Tunggu je si syaitan tu kan. Okay. Baik, yang keempat. Persoalan dia lagi ya. Persoalan seterusnya, ada pula yang tidak mengiktiraf figura ataupun tokoh-tokoh daripada kelompok lain. Ini asabiah lah ni masalah dia. Okey, jadi ini memang reality. So kesimpulannya yang paling selamat adalah apabila kita melihat ataupun mengukur jemaah pada sudut, maksud jemaah tu tadi melihat pada manhaj dan metod dia. Apa dia punya rujukan? Apa dia punya perjuangan? Macam mana cara hidup dia? Kan? Jadi itu maksud metod. Jadi dia harus mengikut Nabi, dia bukan ikut hati dia sendiri dan bukan pada volume pengikutnya, bukan pada fizikal ataupun ramai ataupun tidak. Baik, yang ketiga, para ulama mengatakan jamaah ini merujuk kepada sahabat Nabi. Ya, okey, sahabat-sahabat Nabi, cara hidup dia, style dia kan. Kalau kita lihat zaman Saidina Umar, banyak pembaharuan kan, okey, yang dilakukan. Jadi sebagian ulama kata jamaah itu adalah baginda sahabat, para sahabah dan juga sahabiah ya. Jadi pendapat ini boleh diterima, tapi of course lah kita akan tengok manhaj sebuah jemaah ini mestilah berada di atas landasan sunnah Nabi dan kefahaman para sahabatnya, dan bukan bentuk fizikal jemaah. Fizikal jemaah tu maksudnya banyak ataupun sikit ya. Okey. Yang keempat, ni pandangan ulama seterusnya, dia kata jemaah ini adalah ijma'. Okey, jadi ijma' ulama ya. Walau bagaimanapun ijma' ulama ni dia hanya appear dalam bidang fiqh sahaja. Kan, okey. Baik, yang kelima, kesatuan umat Islam apabila mereka bersatu di bawah pimpinan seorang ketua. Ni yang nombor 5 yang terakhir. Jadi pandangan ulama kata jemaah ni alaikum bil jamaah. Maksudnya kamu ni semua kena ada dalam jemaah. Maksud jemaah yang mana? Jemaah yang bermaksud ada khilafah, ada kepimpinan untuk menyatu padukan umat Islam. Maksudnya secara globalnya ni, siapa sekarang ni yang mengetuai kita, yang memimpin kita? Ada ke tak ada? Tak ada pula sekarang. Kan? Jadi yang kelima-lima ni macam nak sesuaikan dengan keadaan sekarang ini, tak nampak lagi. Okey, so tak nampak lagi, jom kita pergi muka surat seterusnya. Muka surat 57. Bila tak nampak lagi, maka datanglah Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi yang memberi solusi supaya kita lihat aspek jemaah untuk kita selamatkan menjadi penaung kita ini daripada syaitan. Okey, dengan mengatakan solusi dia, dia kata apa? Wa fi ghiyabil imamil a'zam al-khalifah yakumu maqam al-amir awil rais awil malik awil hakimil iqlimi fi qatrin minal aqtar fa inna manita bil imami min ahkami yantakilu ila hadha ar-rais al-iqlimi hatta la tata'attal al-ahkamu wal masalih. Maksudnya pada ketika ini tak ada imam, khalifah pun lagilah tak ada.
maka yang mengambil tempatnya adalah amir ataupun siapa? Ketua ataupun raja ataupun ketua setempat di mana-mana bahagian daripada bahagian negara, dan apa sahaja hukum yang terkait dengan imam akan berpindah kepada ketua lokal ini perlu supaya tidak terhenti hukum hakam berkaitannya dan menjaga kemaslahatan awam. Jadi dengan kata lain, kalau dekat masjid yang paling tinggi itulah dia. Jadi kita kena ikut jemaah, itulah jemaahnya. Dalam taman perumahan kita itu yang paling tinggi yang menjaga urusan orang-orang Islam, itulah dia. Dalam negeri yang paling tinggi yang menjaga urusan-urusan umat Islam, itulah dia. Okey. Jadi muka surat 58 kita tengok, muka surat 58, muka surat 59, muka surat 60. Ya, jadi di sini diterangkan tentang bagaimana kita nak tarjih sesebuah hadis. Jadi macam mana daripada hadis alaikumul jamaah ini tadi, kita nak tarjihkan, nak rajihkan cara untuk kenal pasti dan huraikan. Rupanya tak boleh main hurai sendiri je. Dia ada steps dia ada method dia. Nombor satu, cara dia adalah kenal pasti hadis Nabi ini rujuk pada keadaan semasa ataupun masa depan. Keadaan semasa Nabi ataukah keadaan masa depan. Sebab ada hadis-hadis yang dia khusus untuk Ahlul Bait. Ada hadis-hadis itu dia khusus untuk para sahabat dan juga mereka pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ini memang di luar kemampuan kita kan? Okey, kita tengok pula yang kedua. Maka hadis tersebut terikat dengan zaman tertentukah ataupun dia boleh berubah menurut zaman. Yang ini pun juga di luar kemampuan kita. Jadi ini yang sini dibagi contohlah. Contoh timbangan. Timbangan zaman dulu berbeza. Timbangan zaman kita pakai gram. Kalau dulu pakai mikial lah, pakai sok lah. Sebut sok pun macam mana sebut sok. Kita nak sebut pun tak betul kan. Jadi sok itu kemudian diterjemahkan kepada gram. Jadi gram itu tidaklah sesat. Sebab dia mengambil rujukan daripada sok sukatan pada zaman Nabi. Cuma kita tak sebut sekarang ini sok. Begitu. Baik, yang ketiga adalah bukan syok ya. Yang ketiga adalah adakah hadis itu di atas dasar menutup peluang dosa atau keburukan daripada berlaku. Okey, sebagai contoh, Nabi Muhammad ada hadis larangan Nabi Muhammad SAW menjatuhkan hukuman bunuh ke atas pelaku sihir yang menyihir Nabi SAW bernama Lubaid Al-Aqsam. Jadi kita tahu kalau seseorang itu ada intention untuk membunuh orang lain, maka hukuman dia hudud qisas ta'zir. Kita tengok yang Islam punya ya, bukan yang sivil. Hukum dia hudud qisas ta'zir. Yang mana satu? Hudud qisas ta'zir. Dia membunuh orang lain. Hukumnya bawah mana? Bawah qisas. Wow, bagus. Betul. Bawah qisas. So, tetapi Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, dia selaku pemimpin, dia melepaskan. Dia tak ikut hukuman qisas. So, jadi ada hadis ni. Maka yang ini, kalaulah sampai kepada zaman kita, kita kena tetap pegang matlamat qisas. Kau ada niat nak membunuh orang, tetap kena ada hukuman qisas. Walaupun ada hadis yang Nabi melepaskannya. Jadi nampak tak konteks hadis itu, penggunaan dia serba sedikit. Boleh faham ke? Masya Allah, ini mahasiswa. Dia lebih faham daripada mahasiswa. Ya? Okay. Baik, yang keempat, muka surat yang ke-60. Jadi sesuatu hadis itu dibina atas dasar maslahat tertentu yang berubah menurut zaman. Jadi maksudnya hadis itu dia ada sebab-sebab yang khusus. Jadi ada contoh lagi, Nabi Muhammad SAW dia tidak melaksanakan hukuman potong tangan kepada pencuri. Sebab apa? Waktu itu musim peperangan. Potong tangan, sekali lagi tengok hukuman tu ke mana? Hudud, qisas, ta'zir? Hudud. Hudud ini hak Allah tau. Hak Allah. Dan bila sampai hak Allah, dah kena bukti dia, ada saksi lagi, kesaksian cukup. Maka kita tak boleh tak guna hukum Allah ini. Tapi sekarang ni tak adalah peruntukan tu lagi. Di Malaysia tak ada. Jangan pula nanti kata, bila Ustazah ni macam mana kita hidup di negara kafir. Kita katakan pula dah was-was, memanjang kan. Sekarang belum ada peruntukan itu lagi. Kita doa lah
Dan ini pun bukan kita punya orang kata tu bidang kuasa, sebab dia ada bidang kuasa yang lebih tinggi, di peringkat yang lebih atas lagi. So kita berdoa dan juga kita belajar dari sekarang. Jadi betul lah kita sebut hudud, betul kita sebut qisas, betul kita sebut takzir tu kan. Jadi bila kita sebut tu, bila kita belajar, dia ada nikmat lain. Ya, ada nikmat. Belajar pasal hudud aja nikmat dia, Masya Allah. Kita nampak ini penyelamat, ni benteng pertahanan, ini adalah perisai. Jadi kita belajar dia juga satu nikmat. So nak ceritanya pada zaman ini, Nabi Muhammad SAW punya hadis takkan menandingi hukum Allah kot. Kan orang boleh tanya macam tu, hadis Nabi boleh mengatasi dalil Al-Quran hudud ni. Rupa-rupanya ada sebab. Sebab dia apa? Sebab pada waktu itu musim peperangan. Bila musim peperangan, maksudnya ketua keluarga tidak dapat menjalankan tugas sebaik yang mungkin. Sebab ketua keluarga lebih terlibat untuk protection of the country ataupun state. Jadi yang mungkin mencuri ini adalah anak-anak. Yang mencuri ini mungkin waris mereka yang cuba untuk survive. Ya? Jadi di situ yang digugurkan. Okey. So mudah-mudahan untuk yang method ini, tarjih ni, buat tarjih ni kita fahamlah sedikit. Kalaupun tak dapat 10, 0.5. Ada boleh dapat ke? Okey. Bab tarjih. Right. Pergi ke muka surat 61. Apakah pula pandangan terkuat berkenaan dengan jemaah ini? Ya, okey. Jadi kita masih lagi dalam pencarian makna berjemaah supaya kita selamat daripada talbisu iblis. Ya. Baik, yang pertama, rupa-rupanya pandangan terkuat ini ada dua. Satu pada konteks fizikal. Maksudnya merujuk kepada bentuk volume itu sendiri. Yang kedua adalah pada sudut manhaj. Ya, okey. Baik, jadi senang cerita ada dua. Panjang ni. Dari sudut manhaj. Manhaj muka surat 72. Tapi manhaj yang paling pendek. Okey. Jadi kalau kita nak klasifikasikan bahawa jemaah ini daripada sudut volume, maka dia kembali merujuk kepada kepimpinan khilafah Islamiyah. So sekarang ada tak? Tak ada. Yang ada khilafah Islamiyah, kita khulafah ar-Rasyidin. Kemudian masa zaman kerajaan Umayyah, kemudian kerajaan Abbasiyah dan juga kerajaan Utsmaniyah. So stop sampai di situ. Maka bila ada khilafah Islamiyah ni, sebenarnya actually dia ada tuntutan lain untuk diri kita, iaitulah pengiktirafan dan ketaatan yang kita panggil bai'ah. Ya, okey. Jadi kita perlu ada bai'ah bersama menjayakan, membina dan sebagainya. Okey. Kalau macam sekarang ni ada bai'ah ke? Tak ada, kita tak ada bai'ah lagi ya. Okey. Jadi muka surat 62 ni cerita tentang kepentingan bai'ah dan sebagainya. Okey. Muka surat 63 pandangan Imam At-Tabari. Apa kata Imam At-Tabari berkenaan dengan jemaah ni? Jadi Imam At-Tabari kata membawakan pelbagai ijtihad ulama dalam menentukan maksud jamaah. Jadi kemudian dia memberikan pendapatnya dengan mengatakan, apa kata dia? Okey, mafhum dia ya. Yang benar sesungguhnya erti nas berkenaan kewajipan jemaah adalah pada mewajibkan ketaatan kepada sesiapa yang telah dilantik mereka sebagai ketuanya. Sesiapa yang ingkar maka mereka dianggap keluar daripada jemaah. Jadi maksudnya di sini jemaah adalah pemimpin tertinggi yang mewakili seluruh urusan umat Islam. Kalau sebelum ni masa ada khilafah kita panggil Amirul Mukminin, ya, iaitu gelaran pertama yang dipakai oleh Saidina Umar Al-Khattab, ya. Okey. Rindu pula pada Saidina Umar Al-Khattab, ya. Rasa macam kalau dia ada tu seronoknya lah kan. Jadi kita rasa macam selamat saja kita berjemaah kan. Yang ni belum lagi masuk ya. Belum lagi. Okey. Next kita pergi pula macam Syekh Islam Ibn Taymiyah, dia menegaskan perkara yang sama. Maksudnya bila jemaah tu kau tengok pada pemimpin kau. Macam itulah. Cari pemimpin kita ni yang menguruskan urusan-urusan agama kita ni. Jadi itulah dia ya, jemaah. Baik, kita pergi yang ke seterusnya, yang ketiga tadi, yang kedua pandangan Imam At-Tabari. Yang ketiga tadi, kalau tak ada khilafah atau tak ada khalifah ni, kita nak buat macam mana? Jadi yang inilah kita pakai Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang mengatakan bahawa yang paling tinggi pegang urusan agama kita.
Muka surat 67. Dia macam berulang kan? Jadi ini macam kesimpulan lah ya. Okey, muka surat 67, kita tengok perenggan yang di tengah tu. Jelas daripada kalam beliau, yang ini kalam daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang boleh menggantikan khalifah dan mengambil tempat serta hukum hakam berkaitan khalifah adalah mereka yang punya kuasa kehakiman dan pentadbiran dan diiktiraf berkuasa oleh orang awam serta bertanggungjawab dalam urusan umat Islam. Pada zaman ini boleh dikatakan mereka adalah pemimpin negara-negara umat Islam. Contohnya seperti Sultan. Tapi dia bagi contoh Sultan Brunei. Kan? Kita Sultan yang di Pertuan Agong, samalah ya. Dan lain-lain mengikut negara masing-masing. Okey, so jadi di sini ketua agama kita, menteri agama, ketua menteri, menteri agama kita, itu pun juga adalah salah satu daripada maksud jemaah. Dan kemudian Al-Qaradawi menegaskan lagi, apa katanya? Yang mengambil kedudukan imam hari ini sama ada negara berasaskan monarki, monarki ni maksudnya beraja, ataupun demokrasi, demokrasi melalui pilihan raya. Apabila tiada seorang imam yang berkuasa lagi, maka telah berpindah kuasa kepada negara dan mereka yang mewakili negara itu daripada kalangan ketua, raja atau pemerintah. Telah terbahagi kekuasaan mereka ini sebahagiannya kepada ketua atau amir bersama Perdana Menteri dan demikian juga Dewan Umat atau Dewan Rakyat ataupun perwakilan ataupun syura. Masya Allah, ni apa cerita ni? Kita sebenarnya nak selamatkan diri daripada iblis sampai cerita negara. Nampak tak? Nampak tak? Tipu daya iblis, dia bukan setakat individu. Dia punya rangkaiannya adalah pada global. Itu rangkaian dia. Jadi sebab itulah Masya Allah, itu yang kita kalau baca Al-Fatihah tu sebut ihdinas siratal mustaqim tu dengan sesungguh hati. Sebab taklukkan iblis itu sangat besar dan hebat. Kita cerita jemaah ini, dia sampai macam tu. Sampai pengurusan umat Islam, sampai akidah umat Islam, benteng pertahanan umat Islam. Ya Allah Tuhanku kan, tak tahu nak cakap macam mana ni. Okey, jadi justru kesimpulannya, ini kesimpulan daripada pengarang, tak setuju tak apa. Pimpinan parti politik yang tidak berkuasa di peringkat persekutuan seperti PAS, NGO atau jemaah seperti Mursyid, Ikram, Ismah, Halwan, Tabligh, Tarekat, termasuklah jemaah Masjid Al-Falah. Tidak ditulis di sini. Di pelbagai negara dan negeri adalah tidak layak mendapat peruntukan yang ditujukan kepada seorang khalifah. Macam tu. Jadi nak ceritanya, yang paling tinggi tu yang menteri kita, menteri agama dan sebagainya. Okey? Dengan demikian, semua perkumpulan tadi hanyalah digelar jamaah minal muslimin. Kita ni jemaah juga. Habis tu kita bukan jemaah ke? Kita jemaah, tapi kita jemaah di kalangan orang-orang Islam. Bukan jemaah yang dimaksudkan. Ya, kalau jemaah yang dimaksudkan adalah jemaah yang daripada yang ada kuasa. Okey? Yang ada kuasa. So, seterusnya muka surat 69, muka surat 70. Muka surat 71 dia nyatakan tentang konflik yang berlaku dalam Ikhwanul Muslimin sendiri. Perempuan tahu tak apa dia Ikhwanul Muslimin? Siapa Ikhwanul Muslimin? Tak tahu ya? Di antara ikon gerakan Islam ataupun jemaah Islamiah dalam dunia kita. So kita lebih banyak macam Imam Hasan Al-Banna, lepas tu Said Qutub, ya? Zainab Al-Ghazali. Ini adalah produk-produk Ikhwanul Muslimin. Dan dia orang menghasilkan bukan sahaja buku, tapi generasi-generasi yang kukuh iman dia. Ya, sehingga hari ini. Nak ceritanya, dalam dia orang sendiri itu, bila menceritakan tentang jemaah, ya, sebut jemaah, adakah mereka ini jemaah yang dimaksudkan? Jadi sebahagian besar para ulama mereka mengatakan tidak. Mereka ini, dia kata apa? Dia kata di sini disebut Syekh Muhammad Al-Ghazali adalah salah seorang daripadanya. Ya, salah seorang daripada ahli Ikhwanul Muslimin. Jadi dia kata apa? Kita ini sebenarnya adalah jamaah minal muslimin. Macam itulah maksudnya. Ya, okay. So kita ni jamaah minal muslimin, kita bukan jamaah yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut. Okey. Okey, so kesimpulan dia apa? Masih muka surat 71. Jemaah ni dia ada dua. Satu jemaah yang ada kuasa, kita panggil jamaatul muslimin. Dia kuasa apa? Kuasa memutuskan, membuat pilihan untuk keseluruhan kita. Okey. Dan yang kedua, jamaatum minal muslimin. Ini grup-grup kecil daripada kalangan orang-orang Islam. Maka yang ini dia tidak ada kuasa memutuskan.
Okey. Cuma kita tengoklah dalam konteks kita. Kalau sekarang ini konteks untuk negara, kita patuh kepada pemimpin negara kita. So kalau pada konteks contohnya kecil ni macam di Masjid Al-Falah saja. Jadi kita tengoklah siapa pemimpinnya dalam Dewan Fatimah sekarang ni kan, Dewan Fatimah Az-Zahra. Siapa ketuanya tu yang pegang mikrofon tu lah kan? Bukan yang ni yang tadi. Sebab saya tak pegang, saya cakap je. Okey, jadi kita dengar dia punya kata-kata dan mungkin dia direct. Okey, duduk sini, sebelah sini, sebelah depan ni ada lagi depan kosong, ke depan kan. Jadi di situ adalah kekuatan dan kelebihan kita sebenarnya, dan syaitan iblis sangat takut apabila kita bersatu ya, dan dia tak mau kita bersatu. Baik, dan kemudian yang kedua, tadi yang pertama daripada sudut fizikal ya. Jadi daripada sudut fizikal tu tadi yang banyak ke dan sebagainya. So dia tidak kembali kepada banyak. Walaupun sebenarnya Ikhwanul Muslimin masya-Allah dia punya membership, bukan membership dia lah, members dia, anggota dia sangat ramai. Tapi still dia punya ulama keluarkan kenyataan bahawa mereka bukan jamaah yang dimasukkan dalam hadis. Sebab jemaah itu adalah perlu ada kuasa. Jadi dekat sini tu yang dikata politik, apa kata politik tak ada dalam Islam ni, kan? Kata ada politik dalam Islam ya? Sebab itu adalah sebahagian daripada aspek keselamatan, melindungi kita, melindungi akidah kita. That is the top lah. Wah, Ustazah hari ni cakap pasal politik. Okey, baik, kita tengok muka surat 72. Yang kedua, jemaah juga dilihat dan dinilai daripada sudut manhaj. Jadi apakah dia manhaj? Kaedah ya. Jadi dalam banyak-banyak ini saya secara peribadi saya suka yang kedua. Okey, sebab dia sangat ringkas dan dia simple. So apa dia? Jemaah juga terkandung pada manhaj kumpulan itu. Maksudnya yang sebagaimana saya sebut tadi awal-awal, kita tengok pada hala tuju grup tersebut. Persatuan tu ke, tim tersebut ke kan. Kita tengok hala tuju dia, apa manhaj dia, apa method dia, apa gagasan dia kan. Dan gagasan mereka itu perlulah menuruti Al-Quran dan As-Sunnah yang diamal oleh para sahabat. Serta manhaj mereka juga, manhaj para sahabat. Okey, jadi dia kata tak perlu banyak ulasan sebab benda ini jelas. Okey, apa kata Imam Asy-Syatibi? Imam Asy-Syatibi dia setelah membawakan pelbagai pendapat dalam mendefinisikan manhaj sesebuah jemaah itu, akhirnya dia berkata, wahasiluhu annal jama'ata raji'atun ilal ijtima'i alal imamil muwafiqi li kitabillahi was sunnah. Fahimtun? Giling kepala tu maksudnya faham lah tu kan. Wahasiluhu, dan hasilnya, annal jama'ah, perkataan bahawa perkataan jemaah itu raji'atun, merujuk ila kepada al-ijtima', persatuan ataupun kumpulan, perhimpunan, alal imami, ke atas ketua-ketua, al-muwafiq, yang bersetuju, li kitabillahi was sunnah, yang bersetuju dengan kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة. Maka zahir yang menunjukkan kesatuan walaupun ramai, walaupun banyak, atas selain sunnah, selain Al-Quran, maka dia terkeluar daripada senarai maksud jemaah yang disebut di dalam hadis tadi. Okey, hadis yang berkaitan. So, faham dah? Jelas dah? Jom kita berjemaah. So, berjemaah kerana nak menegakkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kalau nak pilih yang kelompok, saya fikir kita guna metod manhaj itu lebih baik. Jadi dia ada dua benda lah ni jemaah ni kan. Ini merupakan satu perkara yang sangat baik. Bahawa kalau nanti kelompok-kelompok tertentu, so kayu ukur kita ini supaya kita terselamat daripada belitan dan tipu daya syaitan, kita tengok gagasan dia dulu. Apakah yang dibawa perjuangan mereka, apakah hala tuju mereka, yang itu yang kita tengok dulu. Jadi kalau begitu kita selamat dan kita dapat daripada aspek manhaj. Okey, tapi kalau kelompok-kelompok dari sudut fizikal yang kita katakan itu tadi, maka kita kena lihat pemimpin yang tertinggi. Sebab yang ni yang akan menjaga kebajikan seluruh kita.
Contoh, minta maaf saya bagi perkahwinan di Siam dekat sempadan contohnya kan. Okey, perkahwinan tu kalau ikut hukum asalnya sah ke tak sah? Sah, hukum itu sah. Tapi dia balik ke Malaysia kena denda tau, padahal sah. Apa pula nak denda pada benda yang sah? Jadi di sini apa? Di sini sistem pengurusan pengawalan berbeza dengan hukum yang kita kata sah ataupun tidak nikah tersebut. Jadi diletakkan sedikit denda saman oleh Jabatan Agama. Kerana apa? Kerana dia nak menjaga maslahat, khususnya kepada orang perempuan. Sebab kalau tidak ada maslahat itu, maka dia pergi sana, lepas tu dia boleh ceraikan bila-bila masa. So kemudian you nak tuntut nafkah, dah ada anak ni, dah ada ramai ni, nak tuntut nafkah. Tak ada sebab benda tu tidak diiktiraf. Jadi maksudnya siapa-siapa pun boleh buat, siapa-siapa pun boleh keluarkan sijil tersebut. Dan bila bawa ke Jabatan Agama, dia nak sahkan dulu kan, dah kena saman. Lepas tu nanti dia akan sahkan, dia akan keluarkan surat nikah lain kan untuk negara Malaysia. Dan dia akan cek dulu yang ini datang daripada kelompok mana. So dia mestilah datang daripada termasuk orang yang menjaga ataupun institusi yang menjaga kebajikan umat Islam di Thailand. So dia G2G. Ya. Jadi di sana pun dia jaga. Bukan komplot-komplot yang selamba je, yang dia touring ke, yang tepi-tepi jalan tu ke kan, yang nampak pakai cantik sikit, kita rasa ni boleh kan, meh kita nikah dengan dia kan, okay, atau minta dia tolong nikahkan kita. Tidak. So di sini konteks dia. Sebab tu apabila ada macam ini, maka kebajikan masyarakat, kebajikan kita secara individu akan terjaga. Kalau tak, diorang akan senang-senang macam seolah-olah menghalalkan zina itu cara ikut suka hati dia. Asal ada sijil ya. Kalau tidak ada penguatkuasaan seperti ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah. So sebab itulah kesimpulan dia, ni dah habis pukul 11 dah ni, kita kena banyak sepenuh hati penghayatan. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, khususnya semasa kita solat, sebab kita sedang bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita minta Allah sentiasa tunjukkan kita dan berikan kita cahaya kebenaran dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fafanas. Fanadillu waj'alna lilmuttaqina imama. Ya Allah, tunjukkanlah yang kebenaran itu sebagai kebenaran ya Allah, dan kurniakanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, yakni memperjuangkannya, dan tunjukkanlah yang batil itu sebagai batil dan kurniakanlah kami kekuatan untuk menjauhinya serta menghapuskannya. Janganlah ya Allah jadikan kami yang benar dan batil itu samar-samar bagi kami yang akan menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada doa ni. Salam Ustazah. Mohon Ustazah dan jemaah, jemaah berderau saya. Mohon Ustazah dan jemaah semua doakan cucu saya Bilal bin Ahmad Syadi yang akan jalani rawatan jantung pada Jumaat ini. InsyaAllah kita doakan semoga anak anda Bilal bin Ahmad Syadi ini dikurniakan afiah, dikurniakan kekuatan kesihatan, dikurniakan kesejahteraan ya pada seluruh tubuh badan dia, dan diangkat ya oleh Allah Subhanahu taala dosa-dosanya dan begitu juga dosa ibu bapanya, dan dijadikan sebagai satu pelaburan asbab untuk dia dapat pergi ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.